Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. InsyaAllah pada kali ini kita bincangkan tajuk yang berkaitan dengan hubungan antara individualism dengan liberal. Di mana hubungan antara liberal dan individualism ini hubungan yang sangat rapat. Bagi menjelaskan hubungan antara kedua-dua perkara ini, saya bawa satu artikel yang ditulis oleh Dr. Khalif Muammar yang berjudul Islam dan Liberalism Antara Maslahah dan Mafsadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, liberalism dan sifat individualistik ini mempunyai kaitan yang sangat rapat kerana seseorang yang mempunyai keinginan ini yang biasanya keinginan ini tidak terbatas. Sifat yang ada pada individu ini, keinginan itu biasanya tak terbatas. Apabila keinginan itu tidak terbatas, maka dia akan menentang segala bentuk apa yang dinamakan autoriti, agama, dan mana-mana pihak yang menghalang keinginan itu biasanya akan ditentang oleh keinginan ini. Jadi sebab itulah kalau kita bincangkan antara individualism ini dengan liberal ini, apabila masyarakat kita telah pun mempunyai suatu akses kepada media yang tak terbatas, apa yang tak ada dalam media baru, mungkin mak ayah je yang tak ada dalam media baru ini, yang menyebabkan pengguna-pengguna ini secara tak langsung mempunyai suatu perasaan tidak terbatas, unlimited, yang mereka boleh lakukan, yang mereka boleh cari dan tak ada siapa yang marah. Kalau dalam dunia maya mungkin ada orang yang menghalang, tetapi dalam dunia realiti mungkin ada yang menghalang, tetapi dalam dunia maya tak ada halang, dan kalau buat salah pun tak ada nak marah. Always kalau kita menyalahi panduan yang diberikan, dia suruh turn right, kita turn left, dia tak marah, dia akan cari jalan. Jadi ini yang boleh kita kaitkan antara liberalism dengan individualistik, sifat yang ada pada individu yang diraihkan dalam dunia maya pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk memahami dengan lebih lanjut apa yang ditulis oleh Dr. Khalif ini, beliau mengambil pandangan daripada Edmund Fawcett, yang tuan-tuan boleh tengok apa yang disebut tentang konsep liberalism ini, di mana Edmund Fawcett ini menyenaraikan 4 idea yang menjadi tunjang kepada liberal. Walaupun liberal ni dikatakan wujud pada awal tahun 1900, tetapi liberalism ini dah lama dah ada. Apabila Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam mempunyai peraturan pada masa itu tentang perkahwinan anak, mesti berlainan kembar, tak boleh duduk kembar dalam satu pusat sepusing. Maka ada anaknya yang tak nak ikut. Mereka nak bebas, nak mahu diberikan kebebasan untuk memilih. Dan inilah yang kita lihat apa yang ditulis oleh Edmund Fawcett ini. Dia kata yang pertama, penghormatan terhadap kebebasan individu, respect for people in their own right, memberikan kehormatan, memberikan respect, keinginan yang ada pada individu itu dihormati. Yang kedua, konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Yang ketiga ialah kekuasaan ini, dia akan perlawanan terhadap power, dia akan melawan mana-mana orang yang memegang kuasa. Dan yang keempat ialah perubahan adalah baik dan dapat dielakkan. Okey.
kita pergi yang pertama, penghormatan terhadap kebebasan individu, maka golongan liberal percaya apa yang diinginkan oleh individu ini, tujuan hidupnya, pandangannya, kepercayaannya, dia punya taste dia punya apa-apalah mestilah dihormati, dan tidak dipaksa. Kerana kita bagi orang liberal ini tidak boleh dipaksa. Sesuatu yang datang luar daripada keinginannya, yang luar daripada dirinya. Apa yang ada dalam dirinya lah itu yang perlu untuk dihormati. Jadi kalau agama ni bukan daripada dalam diri, agama daripada luar, agama daripada wahyu. Kerana itu kan secara tak langsung bagi golongan yang liberal ini, dia akan bertentangan dengan agama, kerana agama ni dilihat menghalang, agama dilihat mengawal. Yang ini tidak digemari oleh golongan-golongan liberal. Sebab itu Fawcett menegaskan bahawa dia kata golongan liberal mengharapkan sesuatu ketetapan etika tanpa perlu melibatkan autoriti Tuhan. Satu tatanan ni maknanya satu ketetapan yang tidak melibatkan kuasa Tuhan. Sebagai contoh, mereka tak boleh terima sekiranya kita kata korang kena pisah duduk antara lelaki perempuan. Alasan yang kita beri ialah alasan panduan wahyu. Allah Ta'ala kata begini, Rasulullah kata begini, mereka tak boleh terima. Mereka hanya boleh terima sekiranya bukan daripada autoriti Tuhan. Ini mereka mungkin boleh terima dan mudah boleh terima. Sebagai contoh, orang lelaki dan perempuan yang duduk dalam kereta api dan ada khusus untuk wanita. So mereka boleh terima kerana alasan yang diberi, alasan yang bukan daripada Tuhan, alasan yang bukan daripada wahyu, alasan gangguan seksual, mereka boleh terima. Tapi kalau alasan itu alasan yang daripada wahyu, mereka tak boleh nak terima lah. Jadi secara tak langsung, golongan liberal ni berlawan dengan golongan konservatif yang menganggap kebebasan individu dan pilihannya dan peribadinya akan mengancam kepercayaan dan panduan daripada masyarakat. So secara tak langsung perkara ini akan berlakunya konflik. Yang kedua, golongan liberal ini percaya konflik yang berterusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan tak dapat dielakkan. Memanglah tak dapat elak. Kenapa tak dapat elak? Kerana apabila keinginan ini yang ada pada manusia itu tak terbatas, maka memanglah kan orang ni kata begini, orang ini inginkan baju hijau, ini kan baju merah, ini kan baju biru, ini kan baju oranye, ini baju hitam, ini macam-macam taste manusia. Kalau soal pilihan baju tu tak ada masalah. Tetapi dia akan melibatkan keinginan yang mungkin bertentangan antara satu sama lain. Dan ini kan kalau diikutkan semua keinginan manusia, susah kan. Bagi agama, kan agama yang regulate kita punya keinginan ini pasti ikut agama. Ini peranan agama. Liberal dia tak suka perkara ini. Dan mereka berlawan dengan konservatif. Konservatif ni ikut je. Ikut perkara yang ada lama. Ini konservatif lah. Mereka akan bertentangan dan berlawanan dengan golongan yang konservatif. Begitu juga dengan agama mereka akan berlawan. Kemudian golongan liberal juga melihat kuasa yang ada pada manusia ini sebagai sesuatu yang kejam. Kerana kuasa manusia, apabila seseorang itu mendapat kuasa, maka dia akan cenderung melakukan sewenang-wenangnya. Dia akan buat apa saja mengikut kehendaknya yang mungkin boleh menghalang keinginan-keinginan manusia. Ini mereka tak sukalah. Sebab itu kan golongan liberal ni dia tak suka kepada autoriti, termasuklah sesiapa yang memegang tampuk pemerintahan. Mereka nak supaya kerajaan ikut kata mereka. Susahlah begitu. Mestinya gitulah. Jadi kalau ikutkan konsep ni, liberal melihat kuasa manusia sebagai sesuatu yang kejam. Kerana memanglah kalau manusia ni ikut hawa nafsu memerintah, memanglah akan berlakunya kekejaman. Jadi
tak dapat nak dielakkanlah perkara itu berlaku, melainkan apabila manusia ni kembali kepada agama dan ikut panduan wahyu dan tidaklah mereka berebut kuasa untuk kepentingan diri. Yang keempat ialah liberal melihat sifat manusia dan masyarakat dinamik. Mereka selalu berubah dan perubahan itu sesuatu yang baik. So kita kata memanglah sifat manusia ni dia akan berubah dan perlu untuk dinamik, perlu untuk berubah kerana kalau dia tak berubah dia akan menyebabkan berlakunya ketinggalan, akan berlaku orang tak suka, akan berlaku akan ditolak, ditinggal oleh zaman. Jadi liberalism ini dia akan up to date, dia akan menyesuaikan diri dengan semua keadaan supaya keinginan sebab dia punya topik di sini ialah individu dan keinginan. Itu topik ni. Keinginan ni dia akan berubah-ubah. Jadi kalau berubah-ubah itu taklah masalah. Kita Islam meraihkan perubahan keinginan ini. Tetapi keinginan ni perlu ada batasnya. Ini dia punya keywords yang penting untuk difahami, ada batasannya. Tetapi liberalism, individualism, liberalism mempertuhankan hak individu. Maka dengan demikian individualism ini berkait dengan human right. Apabila dia mahukan sesuatu itu dan diangkat sebagai hak, maka kan dia mempertuhankan sesuatu itu sehingga dia diangkat sebagai hak. Ini dia punya masalah lah. Dan yang terakhir yang saya nak kongsikan dalam artikel ini ialah dalam muka surat yang ke-27, di mana dalam artikel ditulis, adakah liberalism bertentangan dengan Islam? Kita faham bahawa liberal ni kesinambungan daripada sekularism. Seseorang yang berpegang dengan liberalism semestinya terlebih dahulu dia menerima sekularism. Apa sekularism ini? Sekularism ini dia tak mahu menerima wahyu. Dia menolak ataupun dia tak kisah pasal wahyu, ataupun dia tak nak ikut wahyu. Bila tak nak ikut wahyu, secara automatik dia membawa kepada liberalism. Okey. Liberal adalah nama baru dan kesinambungan kepada sekularism yang memiliki perangkat baru dan menumpukan peringkat yang barulah, yang menumpukan kepada idea kemerdekaan manusia, kebebasan dalam segala bentuk aturan. Dulu orang banyak sebut sekular lah, sekularism, dan sekular ni panjang lah ceritanya. Dan sekarang ini yang lebih sinonim apa yang kita bincang pada hari ini dan banyak dibincangkan ialah tentang liberal, yang ditulis sebagai nama baru dan kesinambungan kepada sekularism. Jadi maknanya sekiranya seseorang itu berpegang dengan ataupun meraihkan hak individunya dan suka dengan melayan nafsunya, yang keinginan manusia tak terbatas, dia akan membawa kepada liberal. Bila bawa kepada liberal, secara tak langsung liberal ini dia akan bertentangan dengan agama. Sebab agama sifatnya mengikat, liberal sifatnya bebas. Dia akan bertentangan. Dan liberalism ini adalah nama baru dan kesinambungan baru kepada sekularism. Jadi mungkin boleh baca detail lah dengan apa yang ditulis oleh Dr. Khalif ini, supaya kita dapat memahami bahawa golongan-golongan yang memperjuangkan human right ialah orang yang mengangkat keinginan individu yang tak terbatas. Agama dia regulate, dia memandu keinginan-keinginan ini supaya terbatas, dan apabila dibatasi keinginan inilah
maka dia akan membawa kepada kesejahteraan kepada manusia. Sekiranya manusia ikut apa yang dia inginkan oleh dirinya sendiri, maka dia akan bawa kepada masalah, kerana dia akan ikut nafsu manusia, kan, dia akan ikut siapa yang kuat, dan ini kan tidak sesuai, liberalism ini tak sesuai dengan manusia. Dia akan bawa kepada huru-hara apabila manusia diberikan semua apa yang diinginkan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa-masa yang lain.